Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi a'udzubika min khamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama kita mulakan semula kuliah kita yang dah lama kita tangguh. InsyaAllah secara maya pada malam ini berdasarkan surau Asyura. Dan saya juga menjemput kawan-kawan saya yang di Selangor. Dah lama tak jumpa 2 tahun. Dan juga di Terengganu, juga di Bakri, dan ada beberapa tempat lagi termasuk anak-anak yang berada di seluruh negara. Kita mula dengan mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sama mula dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah yang rahmati lagi dikasih pengurusi surau Asyura Cikgu Nasir, kepada Cikgu Sobri, kepada kawan sahabat-sahabat adik karya Taman Serong Utama, dan juga saya panjangkan kepada rakan-rakan yang lama tak jumpa, ada yang dalam dekat 40 tahun. Mungkin kalau dia ikut sama, dia akan terus ikut. Kerana saya mengambil kira untuk pertemuan secara alam maya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni kita diberkati dan sama-sama kita untuk meneruskan agenda perjuangan kita bagaimana ayat yang selalu kita baca, a'udzu minasyaitonir wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan Allah tidak mencipta kita, menjadikan kita daripada kelompok jin dan manusia hanya untuk melakukan ibadah, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk maklumat sahabat-sahabat, kita sekarang ni hidup di dunia sedang menunggu saat saja untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, bilanya tak tahu. Jadi untuk maklumat sahabat-sahabat, salah satu bekalan kita, inilah kuliah majlis ilmu yang kita cuma-cuma bertemu kerana Allah, dan kita mengharapkan apa janji-janji Allah kepada kita untuk dikurniakan hidayah, taufik hidayah, dan kita terus memahami dalam konteks ilmu itu sendiri, keimanan, ketakwaan, sebagai seorang yang Islam, mengaku Islam, bagaimana untuk kita memenuhi tuntutan-tuntutannya, kita dapat beramal yang soleh, amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus dengan melakukan dengan akhlak yang mulia. Yang terusnya kita akan memastikan ianya istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bertemu dengan Allah. Tidak lain daripada itu. Segala apa yang ada pada kita, kekayaan kita, kehebatan kita, semuanya akan tinggal. Yang pentingnya bagaimana persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, untuk maklumat sahabat-sahabat, kita sekarang berada di alam dunia. Alam yang ketiga. Dan kita akan menempuh alam yang keempat. Alam yang keempat, insyaAllah, kalau dipanjangkan umur nanti, kalau ada kesempatan nanti, setiap minggu kita buat kuliah, seperti kuliah yang saya akan huraikan beberapa kitab mengenai dengan hati, persoalan hati, dan macam mana persoalan-persoalan, dan siapa yang nak tanya pun boleh tanya, kita akan bincang nanti pada minggu akan depan. Dan juga persoalan-persoalan lain, bagaimana persediaan kita untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan tentang alam akhirat. Jadi alam dunia sekarang kita berada. Penentuannya yang kita akan dapat, kita cuba amalkan, cari ilmu.
dan yang mula sekali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala bila sahabat-sahabat ketika kita berada di alam barzakh, alam yang keempat. Dan akhirnya yang kita kena detail satu persatu untuk maklumat sahabat-sahabat, bila sahabat-sahabat kita besok dibangkit kemudian hari di akhirat. Itu sebenarnya matlamat kita tahu bagaimana kita untuk membuat persediaan kita supaya kita dapat katakan bertemu dengan Allah, mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni kitab yang ada pada tangan saya ni kita dah habis baca. Cuma saya nak ulang kembali, nak ulang kembali sedikit saja dan saya akan rujuk beberapa kitab dan beberapa panduan Al-Quranul Karim. Siapa yang ada kat rumah ada Quran dan tafsirnya boleh buka. Siapa yang ada kat surau juga nak buka. Rajin-rajin pegang Al-Quran. Kalau ikut kitab ni untuk maklumat sahabat-sahabat ni, saya ambil apa saya bacakan semula di bahagian belakang. Kita dah habis baca kitab ni, saya bacakan sahabat-sahabat dengar. Sesungguhnya buku yang ada pada kita ni, terjemahan Penawar Bagi Hati, ialah satu kitab yang terkenal di kalangan para pelajar yang mengikuti pengajian di pondok-pondok yang telah dikembangkan di masjid, surau ataupun di pejabat. Apa tujuan dia? Untuk membicarakan sifat hati, segala sifat-sifat yang terpuji, sifat merendah diri, syukur, sabar, ataupun sifat yang sebaliknya dikenali, sifat tercela seperti sifat dengki, hasad, membangga diri, sombong dan sebagainya. Dan sesungguhnya inilah yang dikatakan ilmu tasawuf, suatu ilmu yang membicarakan tentang kelakuan diri kita, seperti mengosongkan hati daripada yang lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita menghiasi diri kita dengan memandang kepada Allah dan sekalian alam ini. Sekiranya kita dapat mendalami tentang ilmu tasawuf, ianya akan dapatkan membersihkan anggota zahir dan batin. Untuk makluman sahabat-sahabat, kita lebih kepada zahir. InsyaAllah kita cuba faham. Yang pentingnya ialah zahir dan batin. Dan dalam kitab ini kita dah baca, tuan-tuan, yang zahirnya seperti mata, telinga, lidah, perut, faraj, dua tangan, dua kaki, dan segala perbuatan yang keji yang menjerumus kepada membersihkan hati dan bersifat-sifat kecelaan. Sesungguhnya yang paling penting pada kita pada malam ini, kita huraikan semula bagaimana kita mengingati semula di dalam hati kita bahawa Allah telah memberi nikmat kepada kita dengan beberapa nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Dan wajib bagi kita memelihara, nescaya ia akan menjadi saksi semuanya pada hari kiamat kelak. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kalau ikut nota catatan yang saya buat dan beberapa kitab yang ada pada kita untuk makluman sahabat-sahabat, Penawar Bagi Hatinya, huraiannya mengenali dan mengatasi persoalan hati. Kenapa hati juga disebut kalbu? Hati, kalbu ialah tempat letaknya hidayah. Siapa nak catat-catatlah. Yang keduanya iman. Yang ketiganya taufiq. Yang keempatnya taqwa. Dan yang lebih utama, bagaimana hati kita memahami untuk letakkan supaya hidup berbahagia di dunia dan juga dapat berbahagia di hari akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim banyak disebut mengenai hati. Pada malam ini saya senaraikan beberapa saja. Seperti perkataan Al-Qalbu, Al-Fu'ad, As-Sudur, An-Nafs, dan beberapa lagi maksudnya. Tapi yang penting, insya-Allah kita akan bincangkan satu persatu. Cuma yang saya nak mulakan pada malam ini, hatinya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati yang Allah gariskan sebagaimana saya sebut ke atas tadi,
tapi daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan yauma la yanfa'u banun illa man atallah biqalbin salim. Dia kata kita macam untuk dapatkan biqalbin salim, kalbu yang sejahtera tadi ialah kenapa? Persoalannya yauman la yanfa'ul wala banun. Hari yang tidak berguna lagi. Bila sahabat-sahabat hari akhirat, harta dan anak penak. Yang kita hendak illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali ialah kita dapat bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, yakni hati yang sejahtera. Dan untuk makluman sahabat-sahabat, hati juga dipanggil an-nafs, selalu kita baca. Tak kalau ada sahabat-sahabat kita yang meninggal, siapa saja, kita akan baca suratul Al-Fajr. Ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatni fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dua ayat Allah yang saya rakamkan kepada kuliah pada malam ini, saya nak mengharapkan sahabat-sahabat ambil catatan bagaimana kita untuk mencapai hati yang sejahtera yang dikatakan biqalbin salim, yang dirakamkan Allah, di mana hati yang sejahtera tadi dia akan dapat menghadap bertemu Allah, di mana apa juga persoalan yang lain, kita hebat ke harta kita, anak kita, pangkat kita, semuanya tidak dapat apa-apa untuk maklumat sahabat-sahabat. Dan yang keduanya mengenai dengan yang kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah nafsul mutmainnah, hati yang tenang. Jadi pada malam ini, selepas daripada kuliah ini, saya mengharapkan semua sahabat-sahabat yang mengikuti, kita dapat sama-sama memupuk, mendidik hati-hati kita ni supaya capai semaksimal mungkin yang dikatakan qalbun salim. InsyaAllah saya akan huraikan satu persatu bagaimana untuk kita mencapai tahap ini. Dan yang keduanya, keinginan yang diinginkan oleh semua manusia, ketenangan yang sejati. Sampai masa untuk bertemu dengan Allah, kita akan dapat menyebut La ilaha illallah, yang dikatakan ketenangan. Dan ketenangan tersebut bukan sahaja kita dapat sebut semasa kita untuk bertemu dengan Allah. Yang lebih penting sahabat-sahabat, semasa sekarang. Semasa sekarang. Apa juga yang datang bertemu kita itu, kita boleh menghadapi walaupun yang garang, yang mencemar, yang apa juga, bagaimana untuk kita mengatasi. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah yang akan datang, saya akan garis pandukan bagaimana untuk kita mencapai tahap-tahap tersebut. Semasa yang sama juga untuk maklumat sahabat-sahabat, yang saya suruh buka Al-Quranul Karim tadi, ialah salah satunya yang kita hendakkan hati kita ini berkesan tenang nak mati, sejahtera untuk bertemu dengan Allah. Dan bagaimana realiti sekarang ni yang dikatakan wajilat qulubuhum, iaitu hati yang gebentar. Hati yang gebentar. Yang ni kita kena rujuk Al-Quranul Karim, surah Al-Anfal ayat 2. Saya buka Quran sekejap. Untuk makluman sahabat-sahabat, apa yang kita hendak pada hari ini untuk makluman sahabat-sahabat ialah kita jadikan Quran ni sebagai peneman kita, sebagai rujukan kita, sebagai bekalan kita, dan kita jadikan dia sebagai ingatan kita. Ayatnya yang saya nak bacakan ialah a'udzubillahi minasyaitanir innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tutlat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna allazi iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila saja disebut nama Allah, ayat-ayat Allah,
gementarlah hati-hati mereka. Dan bila dibacakan kepada mereka ayatnya, bertambah iman mereka kerana kepada Tuhannya mereka bertawakal. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya memohon kepada sahabat-sahabat yang ada pada malam ini supaya dapat mengambil tindakan yang betul-betul bersepadu. Kenapa? Hati itu adalah raja, sahabat-sahabat. Sebagaimana Nu'man bin Bashir, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya rujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah iza salahatu salihal jasad kullu wa inna fasarra jasad kullu alla wa hiya qalb. Yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpul daging. Jika baik segumpul daging tersebut, akan baiklah jasad keseluruhannya. Dan jika rosak, akan rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah, itulah hati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak gambarkan kepada malam ini untuk makluman sahabat-sahabat. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jasmani, yakni jasad. Yang keduanya dipanggil rohani, yang dikatakan hati. Dua-dua itu adalah keperluan yang perlu sama-sama kita jaga dan kita dapat hayati. Dalam konteks kita, sahabat-sahabat, kita hanya banyak menjaga jasmani dan hati terlalu kurang. Jadi pada malam ini, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan supaya hati yang dikatakan tepat letaknya hidayah, iman, taufik, taqwa, yang utamanya bagaimana untuk berjaya hidup dunia dan akhirat. Kenapa? Kita sibuk untuk melakukan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, completely zahir dan batin. Jadi pada malam ni biasa kita buat zahir, kita buat dua-dua sekali, zahir dan batin. Sebab itu untuk makluman sahabat-sahabat, biqalbin salim tadi, kalau orang dia bersemayang, hadir hati. Saya, tuan-tuan semua sama, kadang-kadang kita leka apa semua kan. Bagaimana untuk lahir hati semasa bersemayang, mendahap tahap khusyuk, kita bermula dengan macam mana zahirnya, makanannya, pelatah akhlak kitanya, uduknya, bagaimana tertibnya, bagaimana persoalan-persoalan tersebut yang kita cuba elak, dan kita sampai saja bagaimana untuk kita diganggu daripada masalah syaitan, masalah nafsu kita ketika hendak bersemayang. Ketika itu yang dikatakan rukun 13 dalam semayang menjadi kenyataan. Bagaimana dikatakan bermula saja Allahu Akbar menjadi kenyataan bahawa kita sedang bertemu dengan Allah. Tumpuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tumpuan maksudnya ialah apa yang kita baca, hati turut sama. Sebab itu, untuk makluman sahabat-sahabat, saya menyeru diri saya dan sahabat-sahabat, setiap permulaan bacaan kita, sampailah rukun yang akhir, yang ke-13 tadi, kita kena faham sungguh-sungguh. Bermula dengan Allahu Akbar, doa iftitahnya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. 3 sebutan. Allahu Akbar kabira, Tuhan yang maha berkuasa, sekuasa-kuasanya. Walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, pujian hanya bagi Allah. Wa subhanallah bukratan wa asila. Sebab tu 3 benda ni, zikir ni kena faham. Seterusnya kita akan terus menghayati inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kita nafikan la syarika lahu
wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi untuk maklumat sahabat-sahabat, hadirnya hati sampailah kita mula dengan bacaan Fatihah kita. Kena faham daripada bismillah sampai waladhdallin amin. Di situ completely ingat akhirat. Membesarkan Allah, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Minta petunjuk pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika. Ini dia yang kita nak. Sampailah habis Fatihah, kita baca sunat, dan akhir sekali perukun-rukun yang kita kena jaga daripada rukun fi'li, qawli dan qalbi tadi. Bagaimana sampai akhirnya kita dapat menyempurnakan solat kita. Yang saya maksud ialah hadirnya hati. Sebab hati adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hubungan dengan Allah Ta'ala yang keluar daripada hati, daripada apa juga yang keluar punca daripada hati, ini sudah kebaikan-kebaikan yang menentukan bagaimana untuk kita mengatur, mengurus takbir skala tindak tanduk kita. Seterusnya, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak sebut seterusnya mengenai dengan hati tadi. Yang pertamanya saya sebut tadi hati hanya tumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya bagaimana hati tadi sebagai raja. Yang kedua, hati soal awal kehidupan. Hati soalan awal kehidupan. Kenapa saya sebut tadi alam dunia yang ketiga, alam barzah yang keempat, yang akhir sekali alam akhirat. Yang penting sekarang ni, alam yang pertama itu sebenarnya soalan hati. Kenapa? Allah bertanya, wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Siapa yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran ni, surah Al-A'raf ayat 1-2. Dan Allah mengambil pengetahuan, menyaksikan kepada kita semuanya. Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Semua kita ketika itu berada dalam roh. Maka roh kita menjawab, ya, aku bersaksi kan Allah lah Tuhan kita. Itu persoalan yang pertama. Persoalan alam yang kedua, untuk makluman sahabat-sahabat, kita berada di alam rahim. Dan soalan yang terakhir yang akan kita sama-sama faham, sahabat-sahabat, saya rujuk lagi kitab hadis 40 yang ada pada tangan saya pada malam ini. Persoalannya sebagaimana hadis yang saya bacakan, hadis yang keempat daripada Al-Batan Arba'in. Ini persoalan yang berlaku ini, dia akan menggambarkan kita bagaimana kita berada di alam rahim tadi. An Abi Abdurrahman Abdullah Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul musduq inna ahadukum yujba'u khalquhu fil batni ummihi arba'i yawman nutfah summa yakunu 'alaqah misla zalika summa yakunu mudghah misla zalika summa yursalu ilaihi al-malku fayanfuhu firruh wa yu'maru bil 'amali kalimatin bi kitabi rizqi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi allazi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'lamu bi 'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiku ilaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum liya'malu bi'amal ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Rawahu Bukhari Muslim. Saya malam ni saya tak huraikan, saya nak bacakan maksud saja.
Saya nakkan sahabat-sahabat yang ikut kuliah ni dengar betul-betul. Ini semua Allah dah garis pandukan kehidupan kita daripada alam roh tadi kita baca. Dan kita akan baca seterusnya ketika kita berada di alam perut ibu kita. Dan apa yang terus dikatakan gambaran kita di dunia, bagaimana juga alam akhirat. Hadis yang bermaksud diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia yang benar lagi dibenarkan, sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari air mani. Kemudian jadi segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari. Kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga, iaitu 40 hari. 120 hari untuk maklumat solat. Lepas tu kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan ruh padanya, dan diperintahkannya menulis 4 kalimah. Pada malam ni sahabat-sahabat buat catatan supaya kita tak tergelincir. Apa dia 4 kalimah? Yang pertamanya rezekinya. Sebab tu untuk maklumat sahabat-sahabat, bagaimana sekarang ni masalah rezeki ni, ekonomi sahabat-sahabat kita yang terkesan. Saya nak sebut sungguh-sungguh pada malam ni. Apa yang berlaku sekarang ni memang telah dicatat oleh Allah Subhanahu. Jangan kita merungut. Sebab tu saya mohon sahabat-sahabat semua dalam konteks jemaah kita, di mana sajalah dalam konteks kita dekat taman kita, janganlah kita merasa kita yang tak ada pun jumpa orang yang mana berada, sama-sama kita bantu. Kerana rezeki sebenarnya, persoalan rezeki itu persoalan Allah yang digaris pandukan kepada kita, bukan hak milik kita. Sebab tu food bank kita, gerobok rezeki kita yang ada dekat taman kita tu kita panjang-panjangkan. Dan saya ingatkan sahabat-sahabat yang ada pada hari ini, tak kira siapa-siapa saja. Tak semestinya kita ulur RM10, RM20, RM50, 10 sen pun boleh, RM1 pun boleh. Tabung yang ada kita, biar sama-sama kita mendapat manfaatnya. Jangan kita pandang orang yang kaya, pandang orang miskin. Yang tak ada juga kita datang mengadu hal. InsyaAllah jawatan kuasa yang ada kita akan urus tadbirkan. Ini dia persoalan yang saya nak bacakan, masalah roh kita. Ketika kita ditiupkan roh, kita berada di dalam apa ni, dalam rahim ibu. Persoalannya ini dia. Pertama sekali 4 kalimah, satunya rezekinya. Yang keduanya umurnya. Saya tak hurai lagi, cari masa lain. Umur, sebab tu untuk maklumat siapa yang sihat, syukur. Yang sakit pun kena hadapi dengan sabar. Dan kalau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang boleh keluar daripada mulut kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan petikaikan apa-apa. Bantu sahaja. Ketika orang didapat di musibah, kita yang umur, yang sihatnya, bantu sahabat-sahabat kita. Tak payah diminta untuk diberi. Apa yang perlu kita ada, kita bantu seikhlas yang mungkin yang boleh. Kerana ini persoalannya, umur kita tu. Dan yang ketiganya amalnya. Yang kita akan bincang lagi di kuliah-kuliah akan datang. Amal soleh. Dan yang ketiganya, yang nak kena jaga sahabat-sahabat, celaka atau bahagianya. Kalau celaka, terus bertaubat kepada Allah, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali musibah apa sekali kenakan tu. Dan juga kalau bahagia, jangan bangga diri, maka kita terus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa-apa juga celaka tadi, kita mesti menghadapi dengan sabar. Jadi 4 kalimah yang saya kuraikan pada malam ini melibatkan roh tadi, melibatkan hati juga sahabat-sahabat. Saya sambung sekali lagi maksudnya.
Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli syurga. Yang ni yang penting. Dalam hadis ni. Siapa yang mengerjakan dengan amal ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehata, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita jangan bangga dengan amal yang banyak kita, hebatnya kita. Kita khawatiri akhirnya tak dapat yang baik. Yang penting kita mengharap keredaan Allah. Apa yang kita buat diterima oleh Allah. Yang kita mengharapkan. Redha radhiyallahu anhum, kita redha Allah, semua kita mengharapkan Allah juga meredha kepada kita. Radhiyallahu anhu. Ini perkaranya kita nakkan supaya kebaikan jangan sampai pula jadinya sehasta lagi. Nak bertemu dengan Allah, kita beramal dengan amal ahli neraka, maka masuklah dia ke neraka. Dan sesungguhnya juga untuk makluman kita bersama, salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka. Kita tengok dia tak pernah pergi surau buat amal. Kita pandang ini tak payah sahabat-sahabat. Dan baru-baru ini, kalau saya juga terbuka dalam satu viral yang saya terbaca, benda ni berlaku bukan dekat Malaysia, dekat luar negara, dekat Arab, dekat India lah. Satu orang tu nak masuk ke semayang kerana dia ni jahat. Dia tak kasih masuk. Tetapi imam tu ajak masuk. Tak apa, dia tak pernah semayang. Dia ajarnya macam mana untuk semayang. Angkat air semayang dan dia semayang jadi imam ketika sujud, tuan-tuan, habis. Ini dikatakan hadis yang pernah Nabi cakap di sini. Sesungguhnya salah seorang daripada kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka sehingga antaranya ada antara neraka melainkan sehata, kemudian terdahulu Allah atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu salah satu kitab yang saya rujuk. Jadi untuk makluman sahabat, yang kedua tadi ialah persoalan hati sampai akhir. Persoalan awalnya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita mengaku, tapi ketika berada dalam perut ibu dan ia menceritakan kita, itu sebenarnya yang kita kena jaga sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang akhir. Dan seterusnya yang keempat, saya sambung lagi untuk maklumat siapa nak semayang, jika sedia masuk semayang ni boleh, akan ikut semula, saya sambung sikit lagi. Hati yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini yang kita hendak sahabat-sahabat, hati yang mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, yang hanya mengharap kepada Allah dan mengharapkan pandangan daripada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ambalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa atau tubuh kamu, tetapi Allah memandang hati dan amalan kamu. Dan akhir saja untuk makluman malam ini ialah hati letaknya tempat cinta dan kasih sayang. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bercintalah, berkasih sayanglah kerana Allah. Saya sebut sekali lagi, bercintalah, berkasih sayang kerana Allah. Terus cintakan Allah, cintakanlah Rasul. Kalau sahabat-sahabat buka dalam Al-Quranul Karim, diulang-ulang tentang ati'ullah wa ati'usun hablum minallah, hablum minannas ni sebanyak 80 kali dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya cuba bacakan beberapa ayat yang ada saya cakap dekat sini. Allah, doa-doa yang perlu kita bacakan
Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbaka man yuhibbuk wal fa'u adwadi yuballighu hubbak. Bacalah selalu-selalu sabar supaya dapat cinta yang sejati. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu serta amalan yang dapat mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi untuk maklumat sahabat-sahabat, pada malam ni saya sambung lagi sikit mengenai persoalan yang pertama, persoalan iman. InsyaAllah saya ambil lagi sedikit masa. Maka kita kena hijrah hati kita, kepada individu yang Muslim, supaya kita sama sekali mesti kekal istiqamah untuk melakukan perkara-perkara sampai tahap membuahkan kemanisan iman. Untuk makluman sahabat-sahabat, sikit lagi saya berhenti. Sampai ke tahap kemanisan iman. Salasun min kunna fihi wajada khalabatul iman. In yakunallaha wa rasuluh habba ilahi mimma sawahuma wa in yuhibbul mawa'ala yuhibbu illallah wa in yakra'u an ya'uda fil kun kama yakrahu an yuksdafa fil nar. 3 perkara yang siapa ada padanya, maka ia akan merasai kemanisan iman. Yang pertamanya, sahabat-sahabat, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dikasihi dan tiada setanding dengan keduanya. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang itu melainkan kerana Allah. Yang akhirnya, sahabat-sahabat, yang ketiga, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Dalam konteks kita pada malam ini, insyaAllah saya akan berhenti seketikanya. Cuba kita dapat capai hijrah hati kita kepada tahap sampai ke kemanisan iman. Akhirnya untuk malam ini, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa nabiyah. Tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah kecuali jihad dan niat. Maka menjadi kenyataan pada kita hijrah yang kita hijrah semasa kita awal hijrah tadi, hijrah yang kita nak ambil pada malam ini dengan hati ialah hijrah daripada percaya menuju kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada Allah bukan saja di kepala, di lapangan, tapi sampai meresap di dalam hati. Yang dikatakan merasai Allah itu ada. Allah melihat kita buat yang baik ke yang tak baik, Allah mengetahui. Innallaha sami'un alim. Alim sami'un basir. Allah maha mengetahui. Jangan kita sekali-kali. Ini bukan cerita rasuah lagi. Tak kira detik hati kita berkala, jangan hati niat. So, sangka buruk jangan ada. Kalau ada buruk depan kita pun, kita doakan supaya yang tadi akan menjadi kepada baik. Ini mesti dibentuk. Saya akan ambil kejap lagi untuk maklumat. Pada malam ni kita bincang dulu bagaimana untuk kita kekal dalam hati kita sampai tak mesti. Jangan ada perkara-perkara sebegini. Yang pertamanya hijrah, benda-benda ini semua kepada yakin kepada Allah. Dan yang kedua, hijrah daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang asa, Allah yang tunggal, hidup bebas. Caranya lemparkan segala perasaan sombong, riak, sum'ah, ujub dan sebagainya. Termasuk bebas daripada mengharapkan
pada yang dijadikan, mengharap kepada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang kita baca selepas sembahyang. Saya selalu ulang-ulangkan sahabat-sahabat, jangan tinggal zikir ini. Jangan tinggal bab apa ni, tauhid daripada syirik. Iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa la biyadi khairih wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekejap minum sikit. Sahabat-sahabat, terus istiqamah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nafi isbat. Kuasa ke, pemerintah ke, majikan ke, tak kira harta ke, anak penak ke, jangan ada sama sebanding. Tolak ke tepi, hanya Allah. La ilaha illallah wahdah. Bukan satu wahdah yang sunggal, yang esa, tak ada bandingan. La syarikalah. Ulang-ulangkan zikir ni. Tiada sekutu bagi Allah. Perkataan syirik tadi, reality. Kita nak mati, kalau apa sekali, kalau Allah nak cabut nyawa kita, kita belum sampai tahap tu sahabat-sahabat. Mereka yang berada jihad dengan Allah. Dia kata, sebagai kita baca kisah para sahabat, InsyaAllah sampai masa kita cuba ambil apa sirah sebagai rujukan kita. Hanya mengharapkan pertolongan Allah. Seperti yang berlaku pada Khalid Al-Walid, sahabat-sahabat berperang. Macam mana musuh sekalipun dia tetap menghadapi sampai ditarik dia punya jawatan dia pun. Tapi dia masih lagi dalam itu. Kenapa? Dia hanya bergantung kepada Allah. Hidup bebas. Jangan terikat dengan mana-mana. Dan yang ketiganya untuk akhir pada malam ini. Hijrah daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang tercela. Saya takut dengan sahabat-sahabat ni. Kita masih lagi mementingkan kenamaan, ego kita. Kitalah itu, kita ketua. Cuba elakkan. Kita semua hanya memegang amanah, sahabat-sahabat. Saya takut kadang-kadang tengok kawan-kawan kita yang tak nak kata orang rendah sedikit kan. Tak apa, kita kalah sikit, tak apa. Ini yang dikatakan sifat-sifat mazmumah ni kita kena buang sungguh-sungguh. Dan kita cuba kembali kepada sifat mahmudah. Yang ini insya-Allah kita bincang kuliah-kuliah akan datang. Bagaimana untuk kita mempelajari, mengamalkan ilmu taqiyatun nas. Membersihkan hawa nafsu kita. Daripada benda-benda sebegini. Sampai peringkat tahali. Siapa nak catit. Dia nak habis ni. Tahali ni maksudnya mengosongkan hati dari segala kekotoran. Tahali. Jangan ada sekali-kali sifat tersebut di dalam hati kita. Yang kotor. Contohnya, buang sifat marah. La taqnatu. Cuba buang sifat marah. Buang sifat kedekut. Buang sifat pendakut. Buang sifat buruk sangka. Buang sifat tamak. Buang sifat cintakan dunia. Dan banyak lagi. Dan buang buruk sangka. Dan semuanya ini yang saya sebut pada malam ni, catat sungguh-sungguh, kita kena mujahadah. Mujahadah tu maksudnya kita lawan sungguh-sungguh. Jangan ada sedikit tercatat dalam hati kita. Dia akan merosakkan kita. Ini sebagai pendamat pada malam ini. Dan pada masa yang sama, sahabat-sahabat, kita kena kenal musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita yang pertama syaitan. Maka mohonlah perlindungan daripada Allah dengan banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyaklah baca qul a'udzu birabbin nas. Pada masa yang sama sahabat-sahabat,
banyak baca-baca perlindungan daripada Allah. Rabbi a'udzubika min khamazatis syayatin wa a'udzubika rabbul, dan jangan lupa ayat-ayat 4 kul, 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas, tu diulang-ulang baca. Sebagaimana kita faham, kalau boleh paginya baca, malamnya baca. Semuanya ada dirakamkan dalam bacaan al-masurat. Dengan lain perkataan, supaya kita terhindar daripada hasutan, godaan, bisikan, was-was. Dan pada masa juga kita hindarkan supaya perkara tersebut itu boleh memasuk dalam hati-hati kita. Maka yang akhir sekali, sahabat, hiasilah hati kita dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah, sampai ke tahap yakin tajali bahawa kebesaran Allah, kita merasa hamba kepada kita. Maka insya-Allah kita akan sambung, akan datang hijrah kita manusia hanya hidup Islam. Tinggalkan semua izm ciptaan manusia seperti kapitalis, sosialis, liberal, nasionalis, komunis dan lain-lain juga, dan jadilah kita sebagai orang yang memegang tali Allah, mengharapkan kepada bantuan dan pertolongan Allah. Itu saja. Akhirnya sahabat-sahabat, jangan lupa alam nashrah, untuk sebagai ingatan sama kita orang ni, selalu baca, letakkan dekat hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hari-hari baca, insya-Allah kita akan dapat dihindarkan daripada segala perkara-perkara yang boleh menghindar kita daripada apa sahaja perkara. Jadi saya rasa cukup kita pada malam ini. Insya-Allah minggu depan saya akan garis pandukan beberapa perkara untuk kita terus. Saya tak buka lagi buku yang ada pada tangan saya. Buku persoalan dengan hati ni, insya-Allah masa akan datang banyak lagi perkara-perkara yang kita kena kenali, dan kita bagaimana untuk mengatasi persoalan hati kita supaya dapat sampai katakan qalbun munsalim. Mohon ribuan ampun dan segala silap dan salah. Terima kasih sahabat-sahabat jauh dan dekat yang dapat bersama pada malam ni. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga pertemuan kita diberkati oleh Allah, dipayung oleh para malaikat, berdoa bersama, dan kita dapat meneruskan hidup kita hanya dengan hati qalbun yang salim, mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anil walidina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin bika arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua bapa kita, anak-anak dan sahabat-sahabat muslim-muslimin. Ya Allah, bukakanlah, tenangkanlah, dapatlah kami keyakinan sebagai hati qalbun salim. Ya Allah, jadikan pertemuan kami dirahmati dan dirahmati. Ya Allah, berikanlah mudahan pertemuan kita, dan teruskanlah supaya dapat kita membuat kerja-kerja, melakukan amal saleh sebagaimana yang diperintah oleh-Mu, dan terusnya menghadapkan mati kami dengan mati husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattal ya rabbana wa sallallahu Muhammad nabi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati salam alhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbalna karim. Serahkan kepada Cikgu Nasir.